Ada Ustazah. Okay. Ustazah, saya kalau buka kamera, saya nanti dia akan keluar masuk. Oh, dia akan keluar apa? Dia akan macam keluar masuk. Macam tak stabil kalau saya buat kamera. Faham. Sekejap. Okey, baik. Okey, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukalah kita punya usrah kecilan pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Baik. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mungkin kawan-kawan Izzah, kawan-kawan lain-lain universiti kan, kita tunggu lagi lah, mungkin ada yang nak masuk je lagi. Baik. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di dalam keadaan yang maya macam ni, kesunyian, kegelapan Zoom, tapi kita boleh meneruskan insya-Allah. Okey. Baik. Pertama sekali Izzah, berapa kali dah join usrah di dalam KTS ni ataupun klinik tadabbur siswa? Saya start join bulan lepas. Jadi yang ini ni sesi yang keberapa untuk Izzah? Yang ni sesi kedua. Sesi yang kedua Okey, sesi yang pertama sebelum ni bersama dengan siapa? Saya memang bawa nakib Ustaz Nazri. Ustaz Nazri. Okey. Sempat join tak ya Ustaz Nazri? 2 hari lepas kot. Sempat join ni. Okey. Jadi baik. So kita perbincangan tentang pemuda Al-Kahfi, betul tak Izzah? Betul Ustazah. Okey, betul Jadi kita salah satu topik daripada dalam kisah surah Al-Kahfi. Okey, jadi kita ada banyak perbincangan dalam surah Al-Kahfi. Apa lagi perbincangan yang ada dalam surah Al-Kahfi? Bukan kisah Ashabul Kahfi saja. Apa lagi agak-agaknya Izzah? Semalam saya join kelas Ustaz Azrul. Ustaz Azrul ada terang yang dalam surah Al-Kahfi ni ada 4 kisah. Yang pertama kisah pemuda Al-Kahfi. Yang kedua kisah tentang pemilik 2 kebun. Betul. Lagi? Yang ketiga tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang terakhir adalah tentang Zulkarnain. Betul. Okey. Jadi apa sebab surah Al-Kahfi diturunkan? Ada ulama bincangkan sebab penurunan surah Al-Kahfi ini. Adakah dia mahukan semua kisah tersebut? Maksudnya adakah surah Al-Kahfi turun ni memang nak cerita semua 4 kisah tersebut ke? Ataupun sebenarnya apa? Izzah pernah dengar tentang sebab turun surah Al-Kahfi? Saya tak pernah dengar sebab turun. Tapi macam bila saya join kelas dengan Ustaz Nazri, Ustaz Syahari dengan Ustaz Azrul, Ustaz ni ada cakap yang macam 3 ustaz memang mention tentang Al-Kahfi ni, maksud dia kan gua kan Ustazah. Jadi apa peranan gua? Gua ni maksudnya sebab kita nak selamatkan diri. So 4 kisah ni sebenarnya Allah turunkan supaya nak ajar kita macam mana kita nak selamatkan diri daripada keadaan-keadaan yang Allah mention dalam kisah tu. Betul. Okey, baik. Okey, ini akak lah tak payah Ustazah lah, akak. Okey. Izzah umur berapa Izzah? Baru masuk 20 Ustazah. Okey, tak apa. Baru masuk 20, Masya-Allah.
Okay, jadi kita beza tak banyak lah. Kita beza dalam lebih kurang 9 tahun atau 10 tahun je. Okay. Jadi akak dah tinggalkan dunia kampus lebih kurang 7 tahun kot. 7 tahun. Jadi memang dunia kampus sangat dirindui lah. Tentang Ashabul Kahfi, baik, mungkin Izzah dapat satu perkara baru hari ini, iaitu surah Al-Kahfi ni diturunkan, antara sebab turunnya adalah apabila orang kafir, orang musyrik, dia bertanya pada Nabi SAW. Sebab dia orang ni dia tahu orang Yahudi dekat Madinah tu dia ada pengetahuan tentang kitab, pengetahuan tentang ilmu-ilmu kitab lah, dan Nabi juga turun dengan Al-Quran. Jadi dia orang bersembang dengan orang Yahudi. Jadi tahu orang Yahudi sarankan untuk tanya pada Nabi SAW. Kita tanya pada Muhammad, kalau dia betul dia boleh jawab ni, sebetulnya dia Nabi. Kita tanya 3 perkara tentang pemuda. Okay. Beberapa orang pemuda yang ditidurkan, yang ajaib kisah mereka. Okay. Kemudian tanyakan tentang lelaki yang ke timur dan ke barat. Lelaki yang Zulkarnain itulah. Yang ketiga adalah soalan tentang roh. Tapi tak ada pula dia tanya tentang pemilik 2 kebun tadi. Izzah kata dia ada kita dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang pemilik 2 kebun. Betul tak Izzah? Ada tentang pemilik 2 kebun, ada tentang Nabi Musa dan Khidir. Tu soalan yang tak ditanya oleh orang musyrik. Tetapi okay. Jadi bila dia tanya macam tu, dia tanya pada Nabi SAW, dia cuba khabarkan. Okay. Jadi Nabi kata takkanlah Nabi nak reka-reka cerita. So Nabi tak boleh terus jawab soalan tersebut. Okay, so ini salah satu menunjukkan bahawa Al-Quran ni bukan direka oleh Nabi. Dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tunggu. Nabi jawab pada mereka bahawa aku akan ceritakan padamu esok. Okay. Esok aku akan ceritakan padamu. Dengan yakinlah. Okay. Dan terlupa untuk menyebut insya-Allah. Sebab itu kita akan lihat dalam surah Al-Kahfi ada wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kamu berkata dengan yakinnya aku akan buat suatu perkara tu esok, melainkan dengan selitkan bersama insya-Allah. Okey. Jadi bila tunggu esok hari tak ada juga wahyu turun, dan lamalah tunggu lebih kurang 15 hari tidak ada wahyu turun. Okey. Dan hari ke-15 tu barulah Jibril datang membawa kisah ini, membawa suratul Kahfi ini, ya, tetapi bukan menjawab hanya kalau tentang roh sudah ada. Nabi kata tak tahu, tidak ada yang tahu tentang roh melainkan Allah Subhanahu Taala. Jadi 2 lagi tu soalan tentang Zulkarnain dan kisah pemuda Al-Kahfi itu dijawab dalam surah ini. Tetapi Allah Subhanahu Taala bawa ekstra kisah lagi, iaitu ditambah lagi 2 kisah. Pemilik 2 kebun dan Nabi Musa dan Khidir. Okay. So Nabi SAW walaupun berduka cita lama sangat tunggu, tetapi didapat ekstra tu jadi satu benda yang meringankan hati Nabi SAW. Okay. Okay, baik Izzah, cuba okay, sekejap boleh share ke ni? Okay, Izzah, siapa yang boleh tadabbur sebenarnya Izzah? Okay, lagi share. Kalau tadabbur Al-Quran ni, siapa yang kita boleh tadabbur Al-Quran? Ada golongan tertentu ke yang boleh tadabbur Al-Quran? Semua kan Ustazah? Semua maksudnya kalau anak-anak akak yang umur 7 tahun, 5 tahun, dia boleh juga tak mentadabburi Al-Quran? Orang yang mumayyiz rasanya, orang yang dah boleh berfikir. Okey, betul. Sekejap kita meraihkan sahabat kita, siapa? Wan Fatimah. Wan Fatimah ada kat situ? Ada Ustazah. Ada, alhamdulillah. Tadi panggil Ustazah pun panggil akak aja. Okey, Fatimah umur berapa? Saya umur 21 tahun. Minta maaf semua sebab tak join before ni sebab busy. Ada kelas uni dengan lepas tu sekarang baru masuk kerja pula. Oh ya ke? Fatimah ni kira sesi yang keberapa ni kalau KTS ni?
Maksudnya yang ni yang pertama saya join. Yang pertama Okay. Saya ingatkan ada masa free, rupanya tiba-tiba pula tak free. Fatimah daripada universiti mana? Saya dari Universiti Malaya. UM Bidang apa? Saya ambil kos matematik. Matematik. Alia tadi, Izzah daripada universiti mana? UKM. UKM, dekat je lah. Sebab akak dekat Terajenang je. Okay. UKM bidang apa? Saya punya kos nama dia Sains Citra. Tapi dalam Sains Citra ni sebenarnya kos yang sangat fleksibel lah. Yang macam kawan-kawan saya, kita orang semua ambil macam kursus yang lain-lain. Macam saya dalam Sains Citra ni saya ambil data science, perniagaan dengan pendidikan. Okay, Masya Allah. Okay, dia ada nama Sains Citra tadi? Okay, hebatlah Masya Allah. Okay, jadi tahniahlah adik-adik walaupun bidang berbeza-beza maths, tapi sanggup untuk join sesuatu yang berbeza ni tentang tadabbur. Okay, tadi untuk pengetahuan Fatimah tadi, akak dengan Izzah tadi tak ada sembang apa lagi lah, kita baru hanya cakap tentang sebab turun surah. Biasa kita tahu tentang surah ni dia ada banyak kisah, tapi kita tak tahu di sebaliknya sebab apa diturunkan surah ini. Antaranya adalah untuk menjawab soalan yang dilontarkan oleh pihak musyrikin Mekah, yang mana mereka ni dapat bantuan daripada Yahudi untuk tanya pada Nabi tentang siapa tadi Izzah? Ada 3 soalan yang dilontarkan. Ingat tak? Pertama tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua tentang lelaki timur ke barat. Timur ke barat. Betul. Zulkarnain. Yang ketiga tentang roh. Okay, jadi so wahyu start, maksudnya Nabi SAW tak dapat jawab soalan tersebut lebih kurang 15 hari. Okay. Jadi lamalah sampai orang musyrikin kata ni macam bukan Nabi dah ni. Okay, sebab orang Yahudi kata kalau boleh jawab tu baru Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW tak dapat menjawabnya. Okay, sehinggalah hari yang ke-15 Jibril alaihissalam turun bawakan surah Al-Kahfi ini. Okay. Tetapi kita dapat ekstra. Berapa kisah ekstra dalam surah Al-Kahfi ini? Berapa Izzah? 2 iaitu tak ada pun ditanya tentang sahibul jannah, iaitu pemilik 2 kebun. Dan tidak pula ditanya tentang Nabi Musa dan Khidir. Tetapi dalam surah ini dibawakan kisah 2 tersebut. Okay. Baik, tentang pemuda Al-Kahfi. So sekarang kita nak tengok di mana aku di dalam kisah pemuda Al-Kahfi. Okay, tadi akak tanya tadi Izzah tentang siapa yang boleh tadabbur Al-Quran ni. Kalau Fatimah rasa siapa yang boleh tadabbur Al-Quran ni? Ada golongan tertentu ke? Ustaz-ustazah sahaja ke? Saya rasa semua orang macam kena tadabbur Al-Quran, sebab tadabbur tu macam kita memahami ayat kan. Kalau tafsir tak boleh. Masya Allah, betul. So tadabbur tu adalah kita nak relate ayat tersebut. Okay, kita mencari di mana kita dalam ayat tersebut. Okay, so maksudnya bila semua orang boleh tadabbur, jadi contohlah anak akak umur 7 tahun boleh juga tak tadabbur? Dia umur 7 tahun. Boleh tak dia nak tadabbur? Rasa Fatimah macam mana? Kena ada orang yang ajar dia, sebab pemikiran dia. Lah. Okay, baik. Okay, sebelum tu akak kongsi satu gambar lah, saja-saja je lah nak tak nak serius-serius sangat Sekejap, mana dah? Mana tak ada pasal kita punya ni? Oh, ini. Okay. Okay, kalau nampak ni gambar apa? Tak boleh buka lah pula dah. Tak boleh lah pula dah. Okay, tak apa, kita buka dekat Google lah. Tadi tak ada gambar apa pun, tanda kosong je. Okay. Okay, contohlah cuba kita tengok gambar ini. Apa gambar ni? Apa yang Izzah nampak pada gambar tersebut?
nampak rumput, nampak pokok, nampak rumah. Kalau Ustazah Atika nampak apa? Saya nampak macam tanah terbiar, tak juga, tapi itulah. Fatimah. Tanah orang nampak kan? Tanah kosong. Tanah kosong. Okey, baik. Rasa-rasanya kalau bila first kita tengok tanah ini, apa yang terlintas dalam fikiran kita selain pada tu tanah kosong? Apa yang terlintas pada fikiran kita? Cuba Izzah. Macam perlu Apa yang boleh dibuat buat dengan sesuatu. kita, buat sesuatu. Kena buat sesuatu. Kena tanam lah. Fatimah? Kena buat sesuatu lah. Tak boleh biar kosong je, tak macam sia-sia je. Okay, kalau Atikah? Apa sudut pandang Atikah pada gambar tersebut? Saya boleh pilih rumah kat sini. Okay, Masya Allah. Okay, jadi samalah akak pun bila akak tengok rumah ni, rasa macam ni kalau bina rumah ni seronok. Okay, luas, ada laman. Okay, itu sudut pandang kami seorang bila dah berkeluarga, bila dah ada anak-anak, keluarga. Okay, tetapi kalau anak akak pandang ni, okay, dia akan tengok ni, seronok ni nak main bola. Okay, tempat dia boleh main macam-macam. Dia boleh main masak-masak, guna pasir, guna rumput semua tu. Okay. Kemudian kalau seorang petani dia akan lihat, okay, sini kita boleh tanam ni, tanam ni. Okay. Kalau seorang ahli saintis pula dia akan tengok ni tanah ni sangat subur ni, dia boleh kaji apa bakteria-bakteria yang ada dalam tanah tersebut. Okay. Kalau ahli geografi ke apa, dia akan melihat dari sudut apa? Kalau ahli geografi. Jenis tanah. Dari sudut strategik tanah ni. Okay. Kat mana dia duduk? Ni tanah sawah ke? Lembut ke? Macam mana? Okay. So setiap orang dia akan memandang sudut yang berbeza. So macam tu jugalah. Kalau contoh akak kata tentang Al-Quran tadi, anak-anak akak tadi 7 tahun, dia akan tengok Al-Quran tu dalam sudut pandang yang berbeza. Tapi dia boleh tadabbur. Sejauh mana tadabbur tu, tu bergantung kepada pengetahuan dia. Oh, kita ada geng baru Fatihah. Fatihah umur berapa? Ahlan wa sahlan Fatihah. Fatihah dah habis belajar dah. Oh, Fatihah tadabbur center ke ni? Oh, Masya Allah. Okey, kita ada kakak-kakak yang hebat ni. Okey, baik. Tentang pemuda Al-Kahfi. Okey, siapa boleh bagikan satu kronologi ringkas tentang pemuda Al-Kahfi yang dah join kelas Ustaz Nazri ataupun Usroh semalam. Cuba bagi kronologi ringkas. Fatimah ke, Izzah ke? Ashabul Pemuda Kahfi ni sebenarnya tentang apa? Izzah. Ini macam soalan ujian lepas Usroh dah ni. Pemuda Al-Kahfi ni tentang apa sebenarnya? Tentang ujian akidah. Ujian akidah. Masya Allah. Betul. Okey, Fatimah tahu kronologi Ashabul Kahfi, Pemuda Al-Kahfi? Saya tahu daripada pengetahuan yang sedia ada je lah. Macam detail saya tak tahu. Tentang dia kena dekat dia jumpa dekat pemerintah dekat istana, lepas tu dia macam suruh sembah benda yang tak patut lah kan. berhala? Lepas tu dia satu malam dia berkumpul dengan kawan-kawan dia, dia cakap macam benda ni tak patut sebab Tuhan kita bukan macam tu kita, lepas tu kita kena keluar sebab masa tu zaman pemerintahan raja yang zalim, so diorang pun keluar. Okay, jadi Pemuda Al-Kahfi adalah kisah 7 orang pemuda. 7 orang pemuda yang mana mereka melarikan diri macam Izzah cakap tadi untuk menyelamatkan akidah. So ujian dia adalah ujian akidah. Okay. Kemudian dan mereka mengisytiharkan pendirian mereka. Okay, Rabbuna Rabbus Samawat, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi.
Okay, bukan yang Tuhan yang kamu sembah berhala ke apa semua tu. Dan mereka melarikan diri menuju ke mana tu? Siapa tahu? Menuju ke rumah masing-masing ke? Gua. Menuju kepada sebuah gua. Okey, semua itu adalah ada sebab dia. Okey. Il awal fityatu ilal kahfi, apabila ayat yang keberapa ni? Sekejap Rasa kita boleh buka ayat dia sekejap Al-Quran online. Nampak ke Al-Quran dekat skrin masing-masing? Ke tak nampak? Atika nampak? Nampak Ustazah? Tengah nak buka ni. Nampak Okey, kita buka. Tak tahu Ustaz Syahri dia guna apa. Dia guna ni juga ke? Untuk ni. Syahri dia guna Quran Legasi. Oh, Quran apa? Quran Legasi. Okey, nanti kita guna itu juga lah. Okey, so kisah akan bermula daripada ayat yang ni. Ayat yang ke-9. Okey. Ayat ke-9 hingga ayat 26. Okey, tentang Ashabul Kahfi. Okey. Ini adalah persoalan yang pertama. Adakah kamu rasa kisah pemuda Al-Kahfi ni, Ar-Rakim adalah pahatan-pahatan yang ada pada gua tersebut ajaib? Ajaib ke tak ajaib? Maksudnya sesuatu yang ada lebih ajaib daripada tu. Agak-agaknya pemuda Al-Kahfi adalah pemuda yang mana mereka melarikan diri ke sebuah gua untuk menyelamatkan akidah mereka, menyelamatkan diri mereka daripada dinodai oleh kebatilan pada zaman tersebut. Kemudian mereka ditidurkan selama 309 tahun. Tiga abad ke tiga berapa ni. Tak bangun-bangun lagi. Rumah yang ada sekeliling dah runtuh, dibina yang baru, pemimpin-pemimpin dah bertukar. Orang-orang pun dah mati, hidup. Dah berubah macam-macam. Tapi mereka tidur. Adakah ini yang ajaib? Apa yang lebih ajaib daripada ini sebenarnya? Orang ni ditidur 309 tahun, kemudian bangun. Ajaib ke tak ajaib rasanya Fatimah? Ajaib Tapi ada tak benda yang lebih ajaib daripada tersebut? Sebab Allah tanya ni maksudnya ada something yang lebih ajaib. Kamu sangka tu dah ajaib? Maksudnya ada benda yang dah ajaib lebih daripada tu. Apa agaknya yang lebih ajaib daripada perkara tersebut? Rasa-rasanya. Kalau Izzah? Soalan ni Ustaz Nazri dah pernah jawab lah. Tapi first tu jawapan saya waktu Ustaz Nazri tanya tu memang kisah ni memang ajaib lah kan. Betul, ajaib. Tapi tak cukup ajaib lah, seolah-olah Al-Quran beritahu tu belum cukup ajaib lagi. Ada something yang lebih ajaib. Sebab apa? Ni adalah kisah orang tidur. Tidur bangun semula. Itu adalah benda yang rutin kita sentiasa lakukan. Kita tidur, lama bangun semula. Ada setengah orang tu ditidurkan, koma berlama, kemudian bangun semula. Itu keajaiban kat sini adalah dari sudut angka tersebut. Lamanya mereka tidur. Tu ajaib kat situ. Tapi tidur, bangun semula tak ajaib sangat. Yang lebih ajaib daripada itu adalah bagaimana orang yang mati, yang mana dia punya tulang dah hancur dalam tanah, dia punya kulit badan dia sudah dimakan oleh tanah, ulat-ulat serangga dalam tanah tersebut, dia punya roh sudah pun terkeluar daripada jasad dia. Bagaimana orang ini tiba-tiba dibangkitkan semula, full, perfect sebagaimana dia hidup. Itu lebih ajaib lagi. Itu berlaku bila itu rasa-rasanya? Itu akan berlaku bila? Hari kebangkitan? Yes, itu akan berlaku pada hari kebangkitan nanti. Itulah yang surah ini nak bagi tahu.
Okey, mana pada ayat yang ke Okey, kat mana dah lupa dah ayat berapa? Okey, ayat 21. Okey, ayat yang ke-21. Okey. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan sebab itulah kami dedahkan okey kepada mereka okey tentang ashabul kahfi itu, supaya mereka mengetahui bahawa janji Allah itu betul. Apa janji Allah? Iaitu Allah betul-betul akan bangkitkan. Kamu hanya melihat orang yang tidur bangun semula, orang koma bangun balik. Okey. Perfect, tanpa cacat celah. Okey. Dan macam tu jugalah Allah akan bangkitkan kita. Lebih ajaib daripada perkara tersebut. Okey, baik. Cuba kita lihat pemuda Al-Kahfi tadi. Okey. Di mana kita di dalam kisah pemuda Al-Kahfi tersebut? Okey. Mana ayat yang ini? Baik. Okey, ayat yang ke-10. Banyak sebenarnya ayat ni. Kita memang tak boleh nak go through setiap satu ayat. Okey. Cuma kita boleh ambil ibrah lah. Okey. Kita ambil dekat mana ni? Okey, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey, sekali tengok ayat tersebut. Okey, cuba Fatimah tengok ayat tersebut. Okey, tengok terjemahan saja. Okey, ketika ashabul kahfi ataupun pemuda tersebut menuju ke gua. Okey, kenapa Allah asyik highlightkan pemuda, fityah ni? Kenapa asyik highlightkan pemuda? Kenapa tak kata orang-orang ataupun lelaki-lelaki? Siapa boleh cuba bagikan lintasan tentang kenapa Allah asyik highlightkan perkataan fityah? Sebab mungkin orang muda dia lebih kepada berhibur kot. So bila dia dapat kesedaran tu macam bagus lah kot. Masya Allah. Betul Fatimah. Okay. Yes. Sebab pemuda adalah kebiasaan pemuda adalah mereka tak masuk lagi bab-bab iman ni. Bila dah tua barulah nak masuk. Okay. Tetapi pemuda dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa highlightkan. So kita kena jadi pemuda seperti ini. Okay. Kemudian mereka berdoa dengan doa tersebut. Okay. Apa yang Fatimah dapat lagi daripada ayat tersebut? Apa ibrah yang Fatimah boleh dapat daripada ayat tersebut? Dengan hanya melihat terjemahan. Ya. Kena selalu berdoa dan apa yang kita nak dekat dunia ni rahmat Allah je. So akan terlindung lah. InsyaAllah. Okey, betul. Okey. Doa lah. Okey, doa. Okey, siapa lagi dalam ni? Fatihah. Okey, cuba Fatihah tengok dalam ayat tersebut. Apa lagi Fatihah boleh lintasan hati Fatihah dalam ayat tersebut dengan sekadar lihat terjemahan dia? Ada tak Fatihah? Ada. Pasal pimpinan tu kot. Dia orang berdoa agar dapat pimpinan kan. Sebab kalau, ni tadabbur saya lah. Bila mana kita ada pemimpin yang iman dia betul kan. Iman dia, Islam dia baik. Makanya kita akan selamat lah. Sebab tu doa untuk pemimpin tu lebih utama kan. Dan Allah rakamkan dalam surah ni maksudnya dia besar lah. Kan. Masya Allah. Okay. Ashabul Kahfi ni pun dia tak sangka doa dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin doa secara perlahan pun direkodkan sampai kita baca. Kita yang bermilion-milion orang ni, orang Islam ni baca doa tersebut. Okay. Pertama sekali adalah kenapa dia berdoa. Pertama kita boleh lihat betapa kuatnya alaqah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memulakan langkah dengan Rabbana atina min ladunka rahmah. Itu permulaan langkah mereka. Bukan permulaan langkah dengan cakap-cakap, berbincang benda lain, tapi permulaan langkah adalah dengan doa. Tak pergi mana-mana lagi. Okey, bermula dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Dan apa permintaan pertama mereka adalah rahmat. Okey. Sebab itu kita akan tengok dalam surah ini banyak perkataan rahmat. Okey.
wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami daripada sisimu, direct. Min ladunka ni, kalau pernah dengar ilmu ladun ni apa maksud dia? Maksudnya ilmu direct daripada Allah. So ini dia nak direct rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu permintaan pertama mereka, rahmat. Okay. Dan kemudian wahai lana, hayyi adalah seolah-olah kita nak suasana itu adalah muhayyaah, suasana yang sesuai untuk kita dalam keadaan yang okey. Okay. Dan macam tadi Fatihah cakap tadi adalah pimpinan. Okay. So kenapa doa pertama adalah rahmat? Okay. Dan kita tengok Allah jawab tentang rahmat tadi. Okay. Allah jawab tentang rahmat tadi kat mana? Okay. Okay, kat sini antara ni adalah okay. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Ni antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka di dalam gua itu, Allah jadikan suasana gua tersebut semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Ashabul Kahfi tadi. Wa yuhayyi, tadi ada tak doa tentang hayyi lana? Ada juga. So ini jawapan doa yang kedua, yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Mereka doa tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Jawab Allah, yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Kemudian mereka juga berdoa, wahayyi lana min amrina rasyada. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Okay. Iaitu mereka pergi berlindung di gua itu adalah supaya Allah dapat menyalurkan rahmatnya kepada mereka, iaitu mengabulkan doa mereka nak rahmat tadi. Okey. Dan mereka juga pergi ke gua itu, suasana gua tu semuanya telah prepared untuk menjayakan urusan mereka. Okey, yuhayyi, hayyi ni adalah prepared, suasana yang prepared lah, suasana yang semua kondusif untuk mereka. Walaupun gua. Okey. Okey, simbolik gua dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya gua ni apa yang dibawa dalam kehidupan kita? Gua adalah tempat apa? Cuba siapa? Diana cuba. Kenapa kita kata gua? Rasanya gua tu di mana diri kita dalam gua tersebut? Pada Ashabul Kahfi, gua tu adalah apa? Cuba Izzah. Gua tersebut adalah tempat berlindung. Tempat berlindung, betul. Lagi? Fatimah? Gua tu adalah? Tempat untuk macam mengasingkan diri supaya kita jauh daripada kelalaian kot maksudnya. Betul. Berlindung, kemudian mengasingkan diri, iaitu dalam perkataan lain, uzlah. Uzlah. Okey. Jadi perlu tak kita bila ada cabaran kita, kalau Ashabul Kahfi, cabarannya adalah siapa? Cabaran dia, dugaan dia apa? Pemimpin yang kafir. Pemimpin kafir yang zalim. Bukan sekadar kafir tapi juga zalim. Dia menzalimi orang-orang yang tidak beriman, yang bukan tidak beriman, yang tidak sama akidah macam mereka, sembah berhala. Okey. Ashabul Kahfi dalam agama disebutkan agama Nabi Isa AS Nasrani. Okay. Jadi itu adalah dugaan mereka, dugaan pemuda Al-Kahfi, iaitu mereka berhadapan dengan pemimpin yang zalim, raja yang zalim, yang nak memerangi akidah iman mereka. Okey, kalau zaman kita sekarang, apa kita punya ujian? Ada tak pemimpin zalim kepada kita? Apa kita punya ujian? Rasa-rasanya Izzah? Kalau usrah-usrah sebelum ni cakap apa? Apa gitu? Ya? Sebelum ni tak adalah pula mention pasal Ustaz tak ada pula kupas tentang apa yang ada dalam dunia kita tentang pemimpin yang zalim. Tapi dekat situasi Malaysia sekarang pun kita tak tahu tu pemimpin kita tu zalim ke tak kan? Sebab macam zalim tu macam bagi saya lah macam macam mana nak cakap, saya tak boleh nak, bukan kuasa saya lah untuk macam untuk cakap
pemimpin kita zalim ke tak, macam tu lah. Yes, betul. So kita punya ujian bukan pemimpin zalim. Kita tidak ada berhadapan dengan mana-mana pemimpin kata, oh kalau kamu beriman, kamu akan dibunuh, direjam. Tetapi kita punya ujian adalah, siapa tahu? Kita pemuda ni lah, kita pemuda. Masih muda lagi kot, akak pemuda lagi kat sini. Apa ujian kita? Kalau Fatihah boleh jawab. Ujian dengan diri sendiri. Ujian diri sendiri. Istiqomah Gangguan luar. Bunyi anjing. Gangguan luar. Dari sudut apa tu seketika? Hiburan kot. Hiburan. Lepas tu bentuk pemikiran. Pemikiran. Okay. So ini adalah ujian kita zaman sekarang. Okay, dunia kita dipenuhi dengan fitnah. Dunia kita dipenuhi dengan fitnah. Kalau Ashabul Kahfi tu, mereka nampak dia punya subjek tu. Pemimpin zalim dia orang nampak terus. Tetapi kita punya ujian zaman sekarang lebih teruk daripada tu. Sebab kita tak nampak ujian tu di serata kita. Social media contohnya. Social media. Kita punya ujian tu. Okay. Kemudian kita juga berhadapan dengan zaman sekarang ni pandemik. Okay. Kemudian ujian-ujian sangatlah. Okay. Kita kata ujian dari sudut akidah kita terancam. Okay. Agama kita juga terancam. Okay. Ini adalah ujian kita. Kita tak boleh lari ni, fitnah ini. Fitnah yang berat untuk kita adalah fitnah social media zaman sekarang ni. Iaitu di sini dah terkumpulnya macam-macam fikiran. Okay. Macam-macam gangguan luar. Semuanya adalah untuk kita sendiri. Sangat banyak. Adakah kita, kalau pemuda Ashabul Kahfi, mereka beruzlah daripada pemimpin tersebut, kalau kita macam mana kita nak uzlah? Kita pergi dalam gua pun, benda tu masih ada lagi. Kita bawa phone kita, duduk dalam gua, tapi masih ada lagi ujian tersebut. Bila kita buka handphone kita, kita tengok dekat TikTok, duk main apa? Ketuk-ketuk ni. Apa tu apa contohnya? Ketuk-ketuk ini. Saya tak tahu cara. Okay. Itu antara contohnya lah. Okay. Iaitu ujian zaman sekarang, ujian kita kata yang lebih berat lah, ujian iman. Ujian iman, pengaruh anasi yang sangat banyak lah, anasi-anasi yang teruk. Okay. Banyak perkara yang mana nampak baik tapi sebenarnya tak baik. Okay. Nampak baik tapi tak baik. Ada setengah orang dia nak cerita tentang tafsir tapi dia bawa dalam bentuk contohnya nyanyi, rap. Okay. Contohnya lah. Okay. Tak sesuai. Okay. Tak sesuai. Mungkin kita kata ni zaman sekarang ni kita nak kena follow ni zaman ni. Dan kita bawa dalam bentuk berjoget-joget macam tu. Tak boleh. Jangan kita menjadi seperti kita yang dibelenggu oleh suasana. Tak boleh. Okay. So kita nak buat macam mana? Kalau Ashabul Kahfi dia melarikan diri ke gua. Okay. Kalau kita pula nak pergi ke mana? Izzah. Rasa kita nak pergi mana? Fatimah? Cari circle yang baik lah. Macam semalam Circle yang baik. Ustaz Azrul kata solusi untuk solusi untuk ujian akidah ni adalah kita kena bersahabat dengan orang-orang soleh. InsyaAllah. Okay. Betul. Kalau tengok pemuda Ashabul Kahfi tu, berapa orang pemuda tu? Sendiri ke? Kita ada 7 orang, betul tak? Pentingnya kita bersahabat dengan baik, dengan orang-orang yang baik. Dan kalau kita tengok, okay, anjing tu, okay, anjing tu dia tak ada peranan pula. Dia ada peranan dia, tetapi disebut juga dia hanyalah binatang yang tak berakal. Okay, tetapi Al-Quran tetap sebutkan dia. Okay, Al-Quran tetap merekodkan tentang anjing tu. Maksudnya apa tu? Rasa-rasanya. Ayat yang ke berapa tentang anjing tu? Ayat yang ke
Okey, ayat ke-18. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Anjing pun disebut dalam surah ni. Rasa-rasa sebab apa? Apa ibrah kita boleh dapat bahawa anjing pun disebut? Fatimah rasa apa? Tak tahu. Atikah? Apa soalan tadi saya terlepas? Anjing pun disebut dalam Al-Quran. Dan dia kata sebab baik kita perlukan tim yang baik, circle yang baik. Anjing tu termasuk dalam kisah ni. Kenapa Al-Quran merekodkan tentang anjing juga? Adakah dia tu sahabat dengan Ashabul Kahfi ke? Kenapa peranan dia? Saya rasa anjing ni dia nak tunjukkan kuasa Allah tu dengan lebih jelas. Sebab anjing tidak ditidurkan bersama dengan pemuda tadi tu. Dia dibiarkan mati. Jadi bila asalnya anjing ada, tiba-tiba bila diorang bangun anjing tak ada. So diorang tahu diorang boleh analisis keadaan diorang tu sebenarnya something else. Sebab tu datangnya perbincangan. Kita ni sebenarnya dah tidur pagi. Sebab diorang tanya, berapa anjing tadi mati? Ataupun hilang kan? Sebab anjing tak anjing yang setia. Dia takkan tinggalkan tuan dia tanpa tuan dia pergi mana-mana. Itu sifat anjing. So tiba-tiba tengok anjing tak ada ataupun mati tu mungkin boleh mencetuskan perbincangan. Kenapa kita ni dah tidur daripada berapa dah? Kita tidur berapa sebenarnya kan? Mungkinlah saya rasa. Masya-Allah, cantik sangat Betul, anjing antara sebab apa disebut dalam Al-Quran. Okey, antaranya adalah macam Ustaz Atikah cakap tadi, bila anjing tu tak mati, tak mati pula. Tak tidur sama-sama, dijaga dan dia mati sebab dah beratus-ratus tahun kan, betul tak? So bila Ashabul Kahfi bangun, dia tengok anjing dia dah mati. So maksudnya dia punya tidur tu bukan sekejap tu. Tapi sebab apa disebutkan dalam Al-Quran? Penting keperanan dia. So antara ibrah daripada anjing tadi iaitu dia terpalik. Walaupun dia seolah-olah tak ada apa-apa, tapi anjing tu dia terpalik mendapat nama baik. Disebabkan dia bersuhbah ataupun dia bertemankan dengan orang-orang baik. So kalau kita semua ni, Fatimah, akak sendiri, Izzah, siapa tadi? Fatihah, Diana, mereka memang dah dapat nama baik. Duduk dengan Ustaz Syahari, Ustaz Syahmi, hebat ni. So kita tahu dia orang pun dapat palitan daripada kehebatan ustaz-ustazah tersebut. So anjing tersebut, walaupun dia binatang tak berakal, tak ada apa, tetapi dia turut disebut dalam ini menunjukkan bahawa dia pun terpalik sama, mendapat nama yang baik sebab dia berteman dengan orang yang baik. Dia menemani orang-orang yang baik. So sebab itu untuk kita keluar daripada kita kata fitnah zaman sekarang, kalau pemuda kahfi dia pergi ke gua, maka untuk kita pula adalah kita macam tadi Izzah kata, cari circle yang baik, sahabat yang baik. Dan kalau saya boleh tambah lagi kat sini adalah kita juga perlu ada uzlah. Ashabul Kahfi beruzlah di gua tadi untuk menyelamatkan akidah. Dan kita uzlah apabila kita melihat ancaman yang lebih besar. Contohlah, kita tengok benda ini kita tak boleh nak dominan dalam perkara tersebut. Kita tak kuat, kita mungkin terpengaruh. Sebagai contohlah kita download suatu aplikasi apa saya tak tahulah. Ikutlah apa-apa saja. Kita rasa kita akan menyebabkan kita ni lebih teruk daripada sebelum ni. Kita akan lara, kita akan sentiasa ni sampai pukul 3 pagi. Bahkan kita mungkin terikut-ikut. Maka kita kena uzlah. Uninstall contohnya. Tapi kalau kita rasa kita dominan, kita boleh elakkan diri daripada terpengaruh, kita boleh kekal dengan diri kita, itu Allah ikat diri kita dalam keadaan yang baik, masih lagi stay baik, maka kita tak payah uninstall. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu hadapi perkara tersebut, maka kita uzlah, uninstall. Contohnya sosial media. Kalau benda tu buruk pun untuk kita. Sebab kita nak menyelamatkan. Kita nak menyelamatkan diri kita, akidah kita, iman kita. Bahaya zaman sekarang ni. Sangat-sangat bahayalah kalau yang ada mak-mak ni, yang ada anak-anak ni,
bimbanglah, kita sangat bimbang dengan dunia zaman sekarang ni. Oh, kita ada Fatinah. Ahlan Fatinah. Fatinah. Okay, cuma kita dah nak, tak lama dah lah. Okay. So tadi perbincangan kita, okay, di mana kita dalam surah Al-Kahfi, okay, kita dengan Ashabul Kahfi ada persamaan yang sama, iaitu kita sama-sama menghadapi ancaman. Okay, ancaman apa tadi? Izzah, ingat tak? Ancaman apa rasa-rasanya tadi? Ancaman akidah, harta, ilmu dan juga kuasa. Ancaman yang sangat banyak, betul tak? Sekeliling kita adalah ancaman. Okay, fitnah di sekeliling kita. Dan lebih besar lagi adalah fitnah social media lah. Social panggil apa? Itu adalah ancaman yang sangat besar dan kita kena ambil pendirian Ashabul Kahfi. Okay, pendirian Ashabul Kahfi mengelak daripada perkara tersebut kalau kita rasa kita tak mampu menghadapi. Okay. Baik, kemudian okay. Okay, kemudian kita lihat, okay, sebelum kita kita lihat pemuda Al-Kahfi selepas dia orang bangun tu dia buat apa? Selepas dia orang bangun tidur selama 309 tahun tu, apa perkara first yang dia orang buat? Ada dirakamkan dalam Al-Quran. Okay. Ini ayat dia. Tsumma ba'atsnahum. Okay. Lalu kami bangkitkan mereka daripada tidur untuk kami menguji siapakah dua golongan antara mereka ni lebih tepat kiraannya. So mereka buat apa ni? Mereka sedang, siapa tahu? Sedang, rasa-rasanya sedang berbincang. Okay, sedang berbincang. Okay. Mereka sedang berbincang tentang, kat mana ni? Bukan ayat tu ayat dekat ni. Kat sini. Okay. Setelah bangun tidur ni, apa mereka buat first sekali? Mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri. Okay. Ada yang tanya, berapa lama kamu tidur? Ada yang kata sekejap je. Ada yang kata, tak, lama ni. Macam-macam. Tapi last sekali apa dia kata? Okay. Last sekali apa dia kata? Okay. Kat sini. Oh, tak boleh nak highlight pula. Ni. Apa last sekali dia kata, Fatimah? Rabbukum a'lamu bima labithtum. Apa kita boleh dapat ibrah daripada perkara tersebut? Kita ni memanglah orang pemuda ni suka bincang-bincang. Last sekali apa? Ibrahnya adalah last sekali kita akan kata, okay, daripada Ashabul Kahfi ni kita belajar daripada mereka bahawa last ada benda yang kita tak tahu. So kita serahkan kepada siapa? Kita kena akui bahawa Rabbukum a'lam. Tuhan kamu lagi tahu. Benda ni jugalah yang jadi sebab kisah Nabi Musa dan Khidir diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Okay? Iaitu apa jua perbincangan kita, khilaf kita dengan siapa-siapa pun sahaja, last sekali ada benda yang kita tak tahu, maka kita kena sebutkan bahawa Allahu a'lam. Allah lagi tahu. Tak payahlah panjangkan lagi. Kita tak payah banyak bincang, kita kena bertindak. Apa bukti dia? Tengok lepas tu Ashabul Kahfi terus, fab'athu ahadakum biwarikikum. Dah tak payah bincang lagi. Okey. Baiklah kita tak payah bincang cakap-cakap mulut ni, kita kena terus bertindak. Lalu mereka pun mengutuskan salah seorang dengan membawa wang, okey, wang tadi tu, wang lama ni pergi ke Madinah. Okey, daripada situ baru dia tahu bahawa dia ni dah lama sangat dah. Okey. Ini antara ibrah yang kita boleh dapat daripada ayat tentang sejurus mereka bangun ni. Okay. Tetapi saya terlupalah sebelum mereka bangun ni ada satu yang ibrah lagi yang kita nak koreksi daripada ni, iaitu ibrah semasa mereka tidur ni. Okey. Ya, kena clear dulu. Ibrah semasa mereka tidur. Okey, sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, okey? Bila kita tanya sebab apa ni, maka bila kita bagi tahu sebab tu kita tak boleh cakap secara yakin.
Allah nak kata ni. Tak, kita kata antara yang Allah mungkin nak bagi tahu adalah ini. Okay? Sebab kita tak tahu the real reason Allah bagi tahu ayat ni. Okay. Ayat ini, panjang ni ayat ni tentang wa tarasyamsa idza tala'at. Kamu melihat matahari ketika terbit, cenderung ke kanan gua, bila terbenam meninggalkan mereka. Sebab apa Allah ceritakan tentang matahari? Okay? Keadaan matahari, keadaan Ashabul Kahfi tu dibolak-balikkan ke kiri ke kanan, mata mereka dibiarkan terbuka walaupun mereka tidur. Pernah tak kita tengok kawan kita tidur nyenyak tapi mata terbuka? Tak ada. Akak ada. Anak-anak akak stay tidur nyenyak tapi mata bergerak-gerak. Nampak mata terbuka. Tak tahulah dia ada penyakit ke apa. Sebenarnya normal ke tak macam tu? Apa? Rasa normal kot. Normal. So benda tu tak mustahil lah bila Ashabul Kahfi ni mereka mata terbuka masa tidur. So bila orang datang tengok dia orang takut benda ni, okey. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang matahari ni, okey, dijauhkan daripada terkena pada Ashabul Kahfi ni. Okey, tak nak bagi terkena direct pada Ashabul Kahfi. Mata dia orang dibuatkan terbuka. Lepas tu mereka pula dibalikkan ke kiri ke kanan. Anjing mereka macam ni. Sebab apa? Cuba Fatina. Cepat. Ya? Mungkin sebab dia mereput. Sebab mereput. Badan kita kena matahari. Okey. Masya Allah. Sahih. Itu dari sudut sainsnya badan kita memang perlu apa panggil? tak boleh terlalu direct dengan matahari. Okey, nanti kita akan mungkin akan memudaratkan diri kita lah. Okey, lagi siapa lagi? Izzah? Mesti ada ustaz-ustaz mana sebut-sebut tentang matahari ni semua ni. Ada apa Izzah boleh ibrah daripada perkara tersebut? Dalam sesi usrah saya lah dengan Ustaz Nazri, ada seorang student medik ni, dia cakap dia belajar tentang kalau orang yang koma, bila dia bangun daripada tidur, bila dia bangun daripada koma tu, dia kena menjalani fisioterapi. Sebab waktu koma tu dia tak bergerak, dia tak bergerak lah. Dan maksudnya nak cakap yang ibrah daripada kisah ni, ayat ni adalah nak cakap betapa Allah nak jaganya Ashabul Kahfi ni, sampaikan Allah perintahkan matahari, maksudnya makhluk-makhluk lain untuk jaga juga pemuda Al-Kahfi ni, sebabkan dia orang punya mujahadahnya nak jaga akidah tu lah. Masya Allah. Okey, cantik sekali Izzah. Betul, Masya Allah. Okey, iaitu keadaan ini adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kedua Ashabul Kahfi tadi, apa doa yang kedua tadi? Siapa ingat? Pertama, Rabbana atina min ladunka rahmah. Yang kedua, wahayyi lana min amrina rasyada. Okey. Jadikan suasana sekeliling kami tu prepare. Okey. So ini adalah salah satu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sekeliling Ashabul Kahfi itu adalah rahmat untuk mereka. Okey. Keadaan cahaya matahari tak memudaratkan mereka. Badan mereka dibalik-balikkan, nak elakkan bedridden. Okey, nak elakkan bedridden pula. Nak elakkan apa? Benda yang berlaku pada orang koma ni, bila dia terlalu lama sangat baring, dia akan menyebabkan badan mereka kita kata lebam-lebam lah. Okay, teruk lah, bukan sikit. Teruk. Jadi keadaan tersebut adalah semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, iaitu termakbulnya dua doa tadi, rahmat dan wahayyi lana min amrina. Okey, Allah jadikan suasana mereka semua tu adalah sesuai untuk mereka meneruskan misi mereka itu untuk menyelamatkan akidah. Okey. So daripada situ apa yang kita boleh belajar? Rasa-rasanya siapa? Fatihah lagi.
Fatinah Ghazali. Saya rasa apa yang Ustazah cakap tadi tu kan, nak cakap yang betapa diorang percaya pada Tuhan, pada Allah. Dan memang dengan doa tu satu dunia memudahkan diorang punya cakap nak tunjuk bukti kekuasaan Allah tu sebab diorang nak tahankan akidah. So macam highlightnya adalah doa lah, doa seorang hamba yang betul-betul nak berjihad ke jalan Allah. Masya Allah. Okey. Terima kasih Fatinah. Okey, so pentingnya doa pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Kita tengok macam mana Ashabul Kahfi. Okey, silakan Atika. Okey, macam mana Ashabul Kahfi Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa mereka dengan jadikan sekeliling mereka tu semuanya adalah sesuai dan prepare untuk mereka menjalankan misi mereka. Dan yang kedua kita boleh belajar adalah okey, bentuk rahmat Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang dalam fikiran kita ni ada satu benda spesifik tu kita rasa tu rahmat. Contohnya kita rasa orang yang diberikan anak tu rahmat. Ada anak, kita tak ada anak, tak rahmat. Bukan. Dan kalau dari sudut siswa pula kita rasa pointer sikit lah bulan ni, tu tak rahmat ke? Sebab apa? Sebab dalam fikiran kita dah spesifikkan pointer banyak tu rahmat. Jangan kita ada pemikiran macam ni. Sebab apa? Okay, sebab orang-orang jahiliah dahulu mereka kata mereka dah ada pengapa dalam mindset mereka bahawa ramainya anak, ramainya pengikut dan harta itu tanda Allah sayang. Mereka percaya Allah juga, Allah sayang mereka. Tanda Tuhan sayang mereka. So kita jangan spesifikkan dalam kepala kita bahawa rahmat Allah ni macam ni, macam ni. Kita tak akan tahu. Ashabul Kahfi sendiri tak pernah bayangkan bahawa rahmat antara rahmat Allah dijadikan mereka berpusing kiri, berpusing kanan, matahari macam ni. Jangan kita spesifikkan rahmat Allah tu apa. Anggaplah semua sekeliling kita itu adalah rahmat. Pointer kurang untuk bulan ni, rahmat Allah. Ada benda baik yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. So di sini pentingnya mindset kita tentang rahmat. Rahmat tidak spesifik macam yang kita bayangkan sahaja. Dia meluas sebenarnya rahmat ini. Okay. Dan kita anggaplah sekeliling kita itu adalah rahmat. Bila akak baca tentang matahari ni, akak mula merasakan bahawa matahari pagi tu rahmat Allah. Kita keluar dah dapat ke matahari. Okay. Kemudian dapat rasa bahawa seolah-olah angin udara tu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Sekeliling kita itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam hadis qudsi, siapa tahu hadis tersebut? Okay, aku di sisi sangkaan hamba-Ku padaku. Apa matan dia? Siapa ingat? Ana inda. Siapa tahu? Fatihah tahu? Ana Tak tahu. Okay. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, ana inda dhanni abdi bi. Aku di sisi ataupun aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Bila kita menyangka benda ni adalah musibah, jadi musibah. Bila kita sangka benda ni adalah rahmat, maka dia jadi rahmat. Walaupun benda tu adalah, kita nampak benda tu buruk. Itu hanya pada sangkaan manusia, sebab manusia dah letak mindset dalam kepala dia tentang rahmat tu apa. Okay? So benda ni kita belajar daripada Ashabul Kahfi bahawa rahmat Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Okay? Baik, rasa ni antara benda yang kita boleh belajar daripada kisah pemuda Al-Kahfi. Sebab kita pun dah 10 sampai ke apa ni Satika? 10. 10 Okey, kita lewat 1 jam. Siapa boleh kita listkan lagi sekali apa yang ibrah kita dapat, mungkin tak banyak hari ni. Okey. Siapa boleh cuba dahulu? Fatimah? Ibrah dia adalah kena sentiasa bergantung kepada Allah lah, sebab doa itu senjata. Lepas tu doa yang Ustaz cakap tadi, antara doa yang macam utama adalah minta rahmat Allah, sebab dengan rahmat Allah kita terjagalah, memang Allah akan pelihara kita. Lepas tu doa untuk pemimpin yang baik, sebab kalau kita dapat rahmat Allah, Allah akan kurniakan juga antara rahmatnya iaitu pemimpin yang baik, supaya hidup kita dalam suasana Islamik macam tu lah. Lepas tu kena bersahabat kena cari
kena cari sahabat yang baik macam macam ni lah. Mesti tadabbur apa semua. Okay, Masya Allah. Terima kasih Fatimah. Cantik sekali khulasa tadi tentang doa, tentang rahmat, okay, tentang pelbagai cara untuk kita menyelamatkan akidah. Izzah pula, apa Izzah boleh belajar daripada hari ini? Hari ni, walaupun saya dah dengar kisah ni berapa kali, ni kali keempat, tapi Ustazah punya penerangan, Masya Allah, saya dapat ilmu yang sangat banyak hari ni. Tapi misalnya kalau benda yang paling macam menyentuh perasaan saya hari ni adalah bila Ustazah cakap tentang rahmat Allah tadi. Macam bila Ustazah mention tentang hadis qudsi, apa tu hadis qudsi yang Allah tu seperti sangkaian hamba tu. Maksudnya dan Ustazah pun terang yang apa tu rahmat Allah tu bukan seperti apa yang kita sangka. Maksudnya sebab macam Allah tu Maha mengetahui kan, macam so saya macam jadi tak boleh kita macam kena macam ni, bila saya tahu benda ni baru nampak macam inilah macam benda macam ni cara kita nak positive thinking, sebab rahmat Allah tu tak seperti apa yang kita tafsirkan macam tu lah. InsyaAllah. Terima kasih Izzah. Okay, so Izzah dapat malam ni tentang rahmat. Okay, supaya kita tak spesifik dalam kepala kita rahmat tu macam mana. Okay, kadang ada orang dia rasa bila Allah makbulkan doa tu rahmat. Okay, tetapi sebenarnya kadang-kadang Allah tak makbulkan doa tu rahmat. Okay, Syekh Syarawi dia pernah cakap bahawa ada kalanya, okay, seorang ibu tu dia berdoa pada anak dia, tapi Allah tak kabulkan juga. Rupanya memang itu sebenarnya pengkabulan tu, respon Allah adalah tak kabulkan tu lebih baik. Okay, so benda tu di luar pengetahuan kita, sebab kita manusia ni memang jenis yang dah ada dalam fikiran kita sesuatu. Kita dah ada dalam fikiran kita mindset yang tertentu tentang kejayaan. Contohnya orang-orang sekeliling kita semua ditetapkan kejayaan ni adalah macam ni. Tapi Al-Quran letakkan kejayaan dari sudut yang berbeza. Kejayaan bukan macam yang kamu sangka. So bebaskanlah fikiran kita daripada kita kata definisi yang diberikan oleh manusia. Kita letakkan definisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua nak tahu, kalau tengok doa tadi, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Okey, iaitu rahmah tu dalam bentuk tan ataupun tanwin di hujung. Tanwin di hujung ni adalah benda yang tak spesifik, iaitu manusia ni bila dia doa ada tanwin kat hujung, contohnya rahmatan tadi, bukan alif lam ar-rahmah. Okay, bila tanwin tu maksudnya dia tak ada idea apa benda tu. Rahmat tu macam mana dia tak ada idea. Dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Okay. Itu antara salah satu dalam bahasa Arab lah. Okay. Baik, Fatinah pula. Apa Fatinah boleh bagi satu kita punya sesi hari ni? Mula-mula tu saya minta maaf sebab masalah baik. Minta maaf saya agak salah dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi apa yang saya belajar pada masa yang singkat ni, saya kira perkataan ayat yang saya tunjukkan tadi, iaitu Rabbukum ya'lam, kan, hanya Allah yang mengetahui tu kan. So kita dalam masyarakat kita selalu macam tak apalah, Allah je yang tahu, tak apalah kan, tak apa. Tapi dia sebenarnya ada extension kepada tu, iaitu usaha selepas tu kan. So, saya kira tu satu ilmu yang menarik lah. Maksudnya jangan kita cakap tak apa, kita belajar kepada Allah je tanpa melakukan apa-apa. So ayat seterusnya tu macam satu gambaran yang sangat baik untuk kita sebagai manusia ni. Lepas tawakal tu ada usaha juga, dan usaha untuk ke arah apa yang kita nak, insyaAllah. Masya Allah. Terima kasih Fatinah. Okay. Kira khulasa yang sangat cantik lah pada malam ini. Okay. Apa juga kita buat, okay, kita berdoa kita dan jangan lupa kita untuk memaksimalkan usaha kita dengan sebaiknya. Okay. Dan Ashabul Kahfi tadi juga, okay, dia ada perbincangan ilmu dia macam-macam. Last kali dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak duk panjang-panjangkan cakap, tapi dia terus bertindak. Okay. Dah tak payah cakap dah, kita teruslah hantar salah seorang pergi ke Madinah. Okay, tengok sendiri keadaan. Okay, baik. Rasanya setakat ni dahulu pada malam ini. Ada nak tambah apa-apa Ustazah Atikah? Diana ke? Fatihah ke? Okay, Alhamdulillah.
Okay, terima kasih kepada semua, Izzah, Fatimah, Fatinah, untuk sesi pada malam ni. Okay, akak merasa seronok lah dengan adik-adik semua berani berinteraksi, okay, dan cuba memberi buah fikiran. Okay. Jadi semua benda tu dia akan kekal dalam fikiran kita, dalam akal kita, tetapi macam mana kita nak bawa dia ke hati kita. Okay. Akak bagi contohnya kita baca Yasin. Okay. Kita tahu ni tak ada maksud dia. Tetapi apa dia punya kebaikan pada hati kita masa kita baca dalam solat ke? Okay. Iaitu bila kita menyebutkan Yasin, kita tunduk pada Allah. Kita sebutkan dalam hati kita bahawa at the end kita tak ada, kita dua huruf ni pun aku tak tahu apa-apa ya Allah. Apatah lagi benda yang sangat luas ilmumu. Okay. So kisah Ashabul Kahfi ni kekal dalam akal kita. Macam mana kita bawa ke dalam kehidupan kita, itu adalah ibrah yang sebenarnya. Okay. Maka bawalah kisah ini dalam kehidupan kita. Kita cuba mencontohi Ashabul Kahfi, berpendirian teguh. Okay. Dia ada pendirian dia isytiharkan. Bila dia pendirian dia tu dia isytiharkan. Okay. Bila kita rasa sesuatu tu kebenaran, kita kena nyatakan tu kebenaran. Keberanian lah. Yang kedua, beruzlah untuk menyelamatkan akidah. Dan kita juga macam tu, adakala sesuatu tu kita letak tepi terus kalau kita rasa ia memudaratkan kita. Okay, handphone kita rasa, oh ni terlalu banyak ni dengan phone ni, sampai solat lewat macam ni. Maka ketika itu kita kena asingkan telefon tu daripada kita. Okay, kena letak rule tertentu lah. Okay. Dan kemudian kita jangan lupa doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan sebaik-baik doa adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Okay, Allah tak rakamkan doa tu sia-sia. Mesti ada sebab Allah nyatakan the exact word yang dinyatakan oleh, yang dilafazkan oleh orang-orang terdahulu. Mesti ada sebab dia. Maka jangan kita pandang sekadar macam tu je. Hafal doa tersebut, amalkan dalam hidup kita. Dan yang keempat, fahami tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Rahmat Allah itu sangat luas. Dia tidak sekadar yang kita dalam fikiran kita. Jadi rasanya itu saja pada malam ini. Kita sudahi surah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, jumpa lagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Okay. Terima kasih. Jazakallah khair Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Lagi. Okay.